مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala
kerana banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita, melimpahkan hidayahnya kepada kita, melimpahkan rezekinya kepada kita dan juga kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Dan juga kita jangan lupa selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para isteri baginda, kepada para ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda dan juga kepada golongan yang mengikuti baginda sampai hari kiamat insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa khabar? Kami di AR Tamar mengucapkan ataupun mendoakan agar kita semua dan juga keluarga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di akhirat dan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari api neraka insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti biasa dalam FB Live saya, sebelum tu saya nak beritahu malam hari ni dan juga besok jadual FB Live AR Tamar berubah lah pasal kita buat malam pasal hari ni dengan besok saya ada program. Dan juga insyaAllah hari Isnin, mulai Isnin kita start hari biasa balik pada pukul 11 pagi insyaAllah. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Saya Abdul Rahman Muhammad Nur. Kami daripada perniagaan AR Tamar yang mana merupakan wakil pemasaran untuk produk Al-Haram, produk Al-Hijaz Mart International Berhad. Dan juga salah satu produknya ialah produk utama iaitu produk Tamar Ajwa, produk parti Ajwa ataupun parti kurma Ajwa. Dan juga kepakaran kami ialah membantu tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, tak kira peringkat umur, di dalam menjaga kesihatan diri, menjaga ataupun ingin mempertingkatkan kesihatan diri ataupun ingin memperbaiki kesihatan diri agar kita boleh beraktiviti seperti biasa insya-Allah, agar kita boleh beribadat mudah-mudahan dan juga kita boleh bantu juga orang yang di luar sana insya-Allah. Dan juga di samping tu kita akan rasa syukur kita terima kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW atas sunnah yang diamalkannya, dan juga kita berterima kasih atau rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan ciptaan produk insya-Allah. Dan juga apa yang kami boleh bantu seperti mana saya kata tadi iaitu produk Ajwa, parti Ajwa ataupun parti kurma Ajwa dan juga apa yang tetap perempuan perlu lakukan ialah jangan lupa tagkan, sharekan, dan juga kalau ingin tahu kami akan PM kami, DM kami, kami akan bagi info yang guna produk ni dan percuma saja insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti biasa saya kongsikan dulu apa topiknya yang saya nak kongsikan hari ini. Iaitu pertama, seperti biasa saya akan kongsikan tajuk berkenaan bisnes lah. Hari ini saya cerita pasal harga lah, macam mana teknik dan harga yang sepatutnya kalau kita berniaga. Dan juga saya akan kongsikan dengan peluang perniagaan bersama kami bersama AR Tamar, iaitu program dropship. Yang ini menarik Dan yang ketiga saya akan kongsikan tentang sedikit dengan kehebatan produk Tamar ni, kurma ni ataupun Ajwa tu sendiri, apa kelebihannya yang kita dah proven, dah dijalankan di makmal permakanan saintifik sana lah. Okay, baik. Dan terakhir sekali adalah pesanan saya untuk pesanan daripada saya dan untuk saya dan juga untuk tuan-tuan dan puan di luar sana berkenaan dengan COVID-19 peringatan kita bersama. Okey, baik. Tanpa melengah masa saya teruskan berkenaan dengan topik pertama kita iaitu harga, macam mana kita nak tahulah macam mana kita okey ke tak okey harga yang kita tetapkan ni. Okey, baik. Bila kita dah berniaga sama ada baru berniaga ke atau dah lama berniaga, kadang-kadang kita terfikir kita terlintas selama ni kita letak harga produk kita atau servis kita tu berbaloi tak? Kadang-kadang kita terfikir, terlintas juga, bermain di fikiran kita kadang-kadang dia bercakap pasal harga ni, bila kita penetapan harga tu sendiri dia ibarat macam menarik rambut dalam tepung lah. Tepung tak tumpah, rambut tak putus. Jadi macam harga ni macam tu lah, bila
kita nak pastikan harga kita tu tak, kata orang, tak terlalu mahal, tak terlalu murah, dan juga orang suka dan orang boleh terima dengan harga tu. Itu kita kena kata macam tu lah, perumpamaannya kita kena dalam berhati-hati, kita kena tengok banyak segi sebab kita sewenang-wenangnya letak harga tu. Dan juga percaya atau tidak kan, proses meletakkan harga ataupun yang kita tetapkan harga ni, dia bukan satu proses yang sebenarnya mudah, dan juga ini perlukan beberapa kajian atau beberapa perkara yang kita harus tengok, dan juga kita perlu teliti benda ni supaya apa, supaya harga yang kita letakkan tu sesuai untuk produk kita ataupun perniagaan kita lah. Dan juga benda tu bukan saja pada perniagaan kita, malah dia relevan dengan pengguna, maknanya pengguna boleh terima harga tu dengan produk tu. Dan contoh macam ni, kalau harga kita mahal, contoh kalau harga kita mahal, tak ada pula pelanggan nak beli, kemudian akhirnya produk tu tak terjual. Siapa ada pengalaman macam ni, boleh kongsikan, boleh sharekan. Macam saya dulu, macam ada sekali kami masa kecil-kecil lah kan, dulu berniaga bunga api. Macam tu lah, kadang ada yang bunga api ni laku, kita up sikit harga, yang tak laku tu kita jual murah, tapi masih lagi untung. Macam tu lebih kurang kan. Padahal dia bukan sewenang-wenangnya macam tu sebenarnya. Orang pun boleh perasan nanti, asal orang tu murah hari ni. Jadi isu dalam kita kehilangan pelanggan. Itulah kadang-kadang yang terjadi dalam perniagaan kita, saya masa dulu lah dengan berniaga dengan saya seorang rasanya, bukan dengan adik-adik saya, berniaga masa tu. Seronok sebenarnya, berniaga bunga api masa Ramadan nak raya. Okay, baik. Kemudian satu lagi, bila kita letak harga murah pun kadang-kadang jadi stres pula tau. Stres macam mana, nanti kita akan fikir macam mana kita kalau produk ni tak habis jual. Kita dah letak harga murah ni, kita fikir tak terjual produk ni, stok makin banyak. Kalau untung pun kita fikir boleh untung ke, susah ke nak untung, ataupun macam mana nak untung. Kita pun risau kan. Jadi kadang-kadang bila kita jual murah ni, bukannya kita rugi kadang-kadang dia melambangkan produk kita tu. Kadang-kadang bila kita jual terlalu murah tu, kadang dilabelkan ataupun dipandang oleh pelanggan ataupun customer ni macam produk yang tak ada kualiti. Adalah murah sangat, tak ada kualiti ni. Jadi benda-benda tu kita kena fikirkan juga. Psikologi pelanggan pun kita kena tengok juga. Pelanggan yang macam mana, dia ada teknik dia yang saya belajar lah. Teknik macam mana kita nak tetapkan harga ni. Dan juga kita perlu ambil kira satu perkara lagi. Tadi pasal kita risau pelanggan produk mahal, harga mahal. Kalau kita risau pula pasal kalau murah sangat. Satu perkara lagi ni ialah kita pula sibuk nak berperang dengan harga. Ni satu lagi perkara. Kita berperang dengan pesaing kita. Siapa yang paling murah, siapa yang berperang lah, maknanya sudahnya tersilap langkah, kita yang tanggung rugi nanti. Jadi ni kadang-kadang yang kita perlu fikirkan, macam mana kita nak meletakkan harga, faktor-faktor apa yang mempengaruhi supaya bila kita letak suatu harga tu pelanggan boleh terima. Contohnya macam inilah. Kalau macam contoh kita ambil kereta lah contoh macam kereta Ferrari kan. Kalau kita Ferrari, harga ni memang mahal, betul tak? Jadi kalau kita fikirkan label kita label kita fikir kita pun teringin, tapi kita tak boleh nak beli. Pasal apa? Kita tahu Ferrari tu dia punya market bukan untuk kita. Buat masa ni bukan untuk kita. Market dia khas untuk orang-orang yang tertentu je. Jadi dia pun tak perlu risau letak harga mahal, pasal dia dah ada dia punya sasaran pelanggan dia. Begitu juga macam produk lain pun macam tu juga dia dah target sasaran. Yang penting sasaran tu kita kena penting. Bukan semua kita boleh jual produk kita pun jadi sasaran dia, kita kena fokuskan. Itu secara basicnya lah. Okay, baik. Kat sini saya nak kongsi beberapa langkah apa yang saya belajar lah berkenaan dengan proses kita nak tetapkan harga produk tu, harga produk kita ataupun harga servis kita. Sebelum tu saya nak beritahu, maaf kalau agak hari ni tajuk agak boring sikit lah, tapi apapun saya akan ringkaskan untuk pengetahuan ilmu kita bersama, insyaAllah. Moga kita mendapat sesuatu ilmu, insyaAllah. Okay, boleh. Yang pertama ialah dia ada teknik dipanggil mean, mode dengan median. Mean, mode dengan median. Mean ni apa? Mean ni purata harga, dan mode ni adalah harga yang popular, popular di luar. Kita ikut sektor yang sama, harga macam mana kita follow je. Dan juga yang ketiga, median ni harga di antara mean dengan mode tadi lah. Dia ambil harga purata tadi.
Ya, okey, baik. Dalam pendapatan harga ni kita kena nak pastikanlah kita punya bisnes ni position yang mana, produk kita ni position mana, min ke, mod ke, median, macam itulah ya. Yang ini kena belajar sebenarnya. Dan juga yang kedua, kita letak harga produk kita ni ikut kategori pelanggan sasaran kita. Macam saya cerita Ferrari tadi kan, dia letak harga sekian harga ikut harga sasaran dia, siapa dia bakal sasaran pelanggan dia. Kalau dia up pun produk dia dengan produk baru dia dengan harga yang baru, dia tahu bahawa pelanggan ni tak ada masalah, dia akan terima. Itu masalahnya. Dan juga itu yang ketiga. Yang keempat ialah nombor harga tu sendiri. Ini pun satu benda yang kita kena fikirkan, taktik juga ni tau. Contohnya katakan kalau kita perasan produk-produk yang dijual yang dipamerkan kat karak jualan ada di hypermarket ke, di supermarket ke, di kedai-kedai Sabernika ni ke, ataupun kedai runcit sendiri kalau kita perhatikan selain daripada packaging produk tu, warna tu yang menarik, harga pun dia mainkan psikologi juga. Harga yang dia letakkan tu mainkan psikologi yang mana dengan harga tu pun dah mampu tarik perhatian pengguna. Maknanya tidak semestinya packaging tu dengan warna tu yang boleh menarik perhatian, malah kan harga tu sekarang psikologi boleh tarik. Dia macam mana tau, dia macam ni. Kalau kita perasan kalau kita berada di pasar raya satu masa dulu lah, sekarang ni Covid susah kan. Sebelum tu kita ada hypermarket ke di mana-mana hypermarket yang popular. Kalau kita perhatikan ataupun restoran jugalah fast food ke apa, dia menggunakan kita panggil pendekatan psikologi nombor harga tu. Dia mempengaruhi minat pembelian. Contoh macam ni tau, katakan harga produk tu RM10, katakan produk tu RM10, dia letak harga 999. Jadi psikologi kita tengok kalau kita bandingkan, kalau kita tengok 99 tu masih murah, tapi bila kita tengok harga RM10 tu macam mahal, dia round figure RM10 tu macam mahal. Tapi sebenarnya bila kita bayar nanti pun, bila kata orang di counter nanti pun, dia akan lamsangkan juga, dia akan round figure tu balik jadi 99 jadi RM10. Jadi yang sama RM10. Jadi yang menarik hati ni ialah nombor 99 tu mencuit hati kita. Dia banyak main nombor 9 dengan nombor 7 tu. Itu dia. Walaupun beza satu sen pun kan, tapi dia banyak main nombor tu lah. Nombor tu yang penting, dia mempengaruhi. Dan biasanya nombor-nombor yang mempengaruhi antara ni macam nombor 9 dan juga nombor 7 tu. Dia bukan pasal nombor tu mendatang rezeki tak. Psikologi manusia sebenarnya kat situ. Tak tahu kenapa, kena fikirkan juga. Harga dengan dua nombor dia memberi peranan lah. Apa pun kita kena jangan lupa kita kena cari ilmu. Bila penentuan harga ni kena belajar lagi, kita kena upgrade diri kita lagi, kena cari mentor atau guru yang pakar dalam bidang pemasaran ataupun dalam bidang harga ni, supaya kita dapat belajar, supaya nanti bila kita tetapkan harga tu tidaklah kata orang kita rasa selesa lah, maknanya kita dapat untung dan pelanggan pun selesa nak beli lagi, macam tu. Okay, baik, boleh ke boleh, InsyaAllah semoga kita mendapat sesuatu ilmu, InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat upgrade diri kita dengan kita tambah lagi ilmu, InsyaAllah. Okay, baik, selesai itu topik satu. InsyaAllah saya teruskan topik kedua, iaitu dengan peluang perniagaan daripada Iatama. Okay, baik, apa peluang yang saya atau kami nak offer? Okay, macam ni, kami di Iatama sedang mencari kita akan komponen satu grup lah, dropship baru yang mana kami akan train, kami akan latih, yang mana tak kira daripada kalangan mana-mana pun, yang penting dia ada minat untuk berniaga, tapi tak nak simpan stok ataupun tak nak melabur modal ataupun tak nak simpan modal ataupun simpan stok kat rumah ataupun stok. Jadi kita tawarkan satu konsep kita panggil dropship lah, ataupun dropship wilayah lah senang. Dan juga mereka-mereka ni yang kami offer atau kami cari ni di kalangan tak kira sewa rumah ke, student ke, yang masih mencari pekerjaan tetap ataupun yang ingin cari duit lebih, ataupun tak kisahlah pensioner daripada kerajaan ke, swasta ke, kita akan cari dah. Asalkan dia ada minat untuk kata orang berniaga, kita akan bantu. Especially kepada mereka-mereka yang terkesan dengan ekonomi akibat COVID-19 yang melanda dia lah, musibah yang melanda ni. Sama ada mereka dipotong gaji ke ataupun dibuang kerja, kita ingin bantu, insyaAllah sebaik mungkin kita cuba bantu. Yang penting kita bantu, kita
kita membantu dalam kita tingkatkan ekonomi diri kita ataupun kita tingkatkan ekonomi keluarga kita. Itu penting dalam keadaan sekarang ni. Okey, baik. Dalam dropship kami ni kami offer ialah pendaftarannya percuma. Tak ada kita tak minta iuran pendaftaran, percuma saja. Dan juga tak perlu sebarang modal seperti yang saya katakan tadi, dan tak perlu simpan stok, dan juga tak perlu post barang. Ni semua pihak kita akan buat. Kami akan buat post barang ke klien tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan buat sendiri, tak perlu simpan stok pun. Jadi di samping tu kita bantu juga kita bantu, kita tak biarkan begitu saja, kita bantu dengan bahan-bahan pemasaran. Kami akan bagi bahan-bahan pemasaran, contohnya macam gambar-gambar klien yang dah pernah berusaha dengan kami, ataupun video-video pemasaran yang boleh membantu melancarkan ataupun menajamkan lagi pemasaran tuan-tuan di sosial media para dropship kami lah. Dan juga kita bantu lagi dengan group support dalam bentuk FB group ataupun WhatsApp group ataupun Telegram group. Group ni kita create, dan juga tuan-tuan perempuan yang mana jadi dropship kami ni, kita akan masukkan dalam group ni, dan dalam tu macam-macam ada. Maknanya kita akan kongsikan video ke, tip-tip pemasaran ke, apa-apa saja benda perkongsian kita akan buat dalam tu lah. Tujuannya untuk bagi kata orang bakar diri kita, sentiasa bermotivasi untuk kita tingkatkan ekonomi kita, sentiasa kita nak buat marketing, macam tu lah. Kita bagi tip-tip pemasaran dan macam-macam lagi lah Dan juga bukan setakat tu, coaching pun kita akan buat. Coaching ni kita akan buat secara Zoom ataupun Google Meet ke ataupun Skype ke, yang mana yang mudah kita akan buat. Kita gunakan platform-platform ni untuk kita berinteraksi, kita akan berkumpul dan kita akan berkongsi-kongsi pengalaman lah, insyaAllah. Okay, baik. Dan juga di akhir sekali kami akan bagi reward lah, reward. Andai kata dropship kita ni berjaya achieve target yang kita nak tu, sama ada kita set dalam bulanan ke, 3 bulan sekali ke, 6 bulan ataupun 9 bulan ataupun tahunan, kita akan bagilah. Yang penting rajin dan committed. Itu yang tuan-tuan perlu buat, rajin dan committed. Dan juga andai kata tuan-tuan perempuan berminat dan ataupun kalau kenal sesiapa yang nak dibantu, ataupun di antara rakan anda ke, keluarga ke, ataupun saudara mara atau jiran yang terdekat yang nak dibantu akibat terjejas dengan mata pencarian ekonomi mereka akibat COVID ni, jangan lupa sharekan, PM kami, sertakan nama, email dan juga handphone. InsyaAllah nombor handphone kita akan bantu, insyaAllah. Okay, baik. Itu berkenaan dengan topik yang kedua, peluang perniagaan. Yang ketiga yang saya nak kongsikan ini ialah berkenaan dengan sedikit mengenai kurma. Sambung lagi tentang khasiat kurma yang kita dah buat pihak universiti ataupun institut kajian pemakanan ataupun sama dalam negara ke luar negara ke di Amerika ke, dia orang buat kajian tentang kurma ni, dan masih lagi ada banyak lagi kajian orang akan buat yang belum lagi ada result. Setakat ni result ni yang saya akan kongsikan lah. Antaranya dia kata dalam kurma ni dia ada satu kandungan nutrisi lah ataupun zat ataupun vitamin dia panggil fitokimia. Iaitu fitokimia ni dia kata dapat membantu dia berbentuk sifat antioksidan lah, ataupun dipanggil anti radang, yang mana boleh membantu mencegah pelbagai penyakit dalam kurma tu sendiri. Bayangkanlah kalau ajwa tu lain kenapa saya kata lain, because dia bukan sekadar kurma. Pertama ialah kerana doa Nabi ada dalam kurma ajwa tu. Kemudian kelebihan ajwa tu memang banyak. Dia ada dalam hadis, kurma lain tak ada. Dan juga banyak-banyak lagi lah, macam-macam yang saya akan kongsikan nanti dengan ajwa tu nanti. Tapi nak kata kat sini kurma tu saja secara khususnya dia mengandungi fitokimia yang mana boleh membantu mencegah pelbagai penyakit kepada sesiapa yang mengamalkannya secara konsisten hari-hari. Macam Nabi amalkan 7 biji setiap pagi, hari-hari. Begitu juga para sahabat. Okay, baik. Itu sedikit yang saya nak kongsikan berkenaan dengan khasiat kurma ni. Moga-moga kita mendapat pengetahuan kat situ. Dan pesanan saya yang terakhir berkenaan dengan COVID-19 ni ialah saya nak kongsikan berkenaan dengan pelitup muka fabrik. Ini yang mana pelitup muka fabrik ni, kalau kita perhatikan kat luar tu,
kita kena ingat sebelum kita membeli pelitup muka fabric ni, kita kena pastikan apa yang dicadangkan oleh World Health Organization WHO, yang mana dia di bawah PBB ataupun United Nations sana lah, dia punya kita panggil cabang. Okay. Dia kata sini yang nak pastikan fabric ni betul-betul ikut yang ditetapkan oleh WHO ni. Pertama, dia mesti bersifat menyerap air. Dia boleh menyerap air, dan juga contoh macam kapas atau campuran kapas, dan juga fungsi ni dia boleh menyerap sisisan cecair. Itu penting, dia boleh menyerap, dia bukannya macam kata orang air tu tak tembus lah. Jadi susah kalau tak tembus, nafas pun susah. Dan juga dia mesti kata orang dia kata bahan tengah tu mestilah dia kata bersifat dia menghindarkan daripada air tu menyerap ke dalam, dan juga dia sebagai penapis, dan juga lapisan luar dia kata dia ialah bersifat menghindar penyerapan air, dan juga macam itulah dia ada spek-spek yang diberitahu. Apapun boleh dapatkan info ni di WHO ataupun di KKM sendiri dekat di website dia, berkenaan dengan jenis-jenis pelitup muka fabric kain ni yang disyorkan oleh WHO. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja saya nak kongsikan hari ini. Moga-moga dipermudahkan urusan kita, moga-moga kita mendapat ilmu, insya-Allah. Kepada yang baru saja mengikuti webinar saya, jangan lupa boleh ulang setiap kemudian, dan juga jangan lupa kongsikan juga kepada kawan-kawan yang lain. Moga-moga kita sama-sama bantu-membantu dalam melakukan perkara kebajikan. Mudah-mudahan kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pahala berpanjangan sampai hari kiamat, insya-Allah. Dan juga ada hadis yang mengatakan lebih kurang macam ni. Dia kata setiap perbuatan baik seorang muslim tu adalah pahala. Lebih kurang macam tu. Jadi kita bantu-bantulah sesama kita dalam keadaan kita sekarang ni. Dan juga satu lagi, kepada yang telah mengikuti masa mengikuti webinar saya daripada awal hingga akhir, hingga penghujung ni, secara komited dan konsisten, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kita mendapat sesuatu ilmu, insya-Allah. Dan juga jangan lupa kongsikan dengan rakan-rakan yang lain, insya-Allah. Okey, baik. Itu saja yang saya nak kongsikan hari ini. Pesanan saya iaitu jangan lupa, marilah kita bersama kita menjaga kesihatan diri kita, kesihatan ahli keluarga kita, kesihatan jiran tetangga kita, dengan kita amalkan SOP kita ingatkan SOP KKM ni, dengan contoh pakai double face mask, lakukan penjarakan sosial, sentiasa gunakan WhatsApp, kita gunakan apps MySejahtera tu bila nak ke mana-mana kan, supaya kita ikutlah peraturan-peraturan yang ditetapkan ni. Kalau kita nak putuskan rangkaian COVID-19 ni, supaya bila dah putus ni kita senang kita nak bergerak ke sana ke sini, senanglah kita untuk tingkatkan balik ekonomi kita sendiri, negara diri kita dan juga negara kita, insya-Allah. Okay, baik. Itu saja yang saya kongsikan. Tapi jangan lupa kita berdoa. Yang penting kita berusaha, kita berdoa, dan juga kita bertawakal. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk kita berjaya harungi dugaan ni ataupun musibah ni ataupun bala ni bersama-sama, insya-Allah. Dan kepada Allah lah kita berserah. Okey, baik. Saya akhiri webinar saya dengan tasbih kifarah dan juga suratul Ras. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya akhiri dengan moto penjagaan kami, sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain. Stay safe. Kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita jaga komuniti kita jaga negara kita, mesti benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام